Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada meeting dengan saya punya tim dekat Food Market. Kemudian kita ada seorang tim baru dan daripada perbincangan tersebut saya kenal pasti. Kita realise lah, orang putih kata kan, yang ada banyak terma-terma dalam industri yang sebenarnya orang tak tahu. Tapi kalau orang luar tak tahu, maksudnya orang yang bukan dalam industri, okeylah, tak apalah kan. Tapi bayangkan sekiranya anda semua yang mendengar ni adalah pengusaha, buat kerepek, buat sambal, buat macam-macam lagi produk makanan, dan produk ni ada dihantar. Dah mula start dah lah. Dah hantar ke kedai, hantar ke supermarket, ke mini market, dan nak masuk kemudian ke hypermarket. Hampa semua mesti kena tahu terma-terma industri ni. Perkara pertama yang perlu kita tahu adalah apabila kita buat produk-produk yang melibatkan FMCG ataupun fast moving consumer good, kita kena faham ada dua kelompok yang kita kena tahu. Satu dipanggil sebagai modern trade, satu lagi dia panggil traditional trade. Apa beza kedua ni? Modern trade tu hypermarket. Siapa contoh hypermarket yang ada kat negara kita ni? Kita ada Giant, kita ada Mydin, kita ada Tesco, kita ada Cold Storage. Semua rangkaian-rangkaian pasaraya yang besar itu dipanggil sebagai modern trade. Tapi modern trade juga untuk rangkaian-rangkaian kedai yang ada banyak cawangan, atau kita panggil retail chain. Contoh dia 7-Eleven. Kalau di Kuala Lumpur kita ada KK Mart, kita ada Speed 99 Mart dan macam-macam lagi. Semua ini kita panggil sebagai modern trade. Kenapa dia panggil modern trade? Sebab nak masuk ke pasaran ini, macam-macam undang-undang hampa kena ikut. Macam-macam syarat hampa kena patuh. Macam-macam bayaran hampa kena bayar. Sebab nak masuk ke sini bukan free. Yang kedua, tadi kita sebut modern trade. Yang kedua apa dia? Traditional trade. Apa dia traditional trade? Orang Melayu boleh kata translate pasaran tradisi. Apa contohnya? Kedai Pak Mat, kedai Tom Yam Cik Minah hujung kampung, kedai Pak Ali, kedai asing. Ini kita panggil sebagai traditional trade. Modern trade ada kebaikan, ada kekurangan dia. Traditional trade pun ada kebaikan, ada kekurangan dia. Tapi dua-dua ini, kalau kita dalam perniagaan runcit atau peruncitan, orang putih panggil retail lah. Apa maksud dia? Contoh kata duk jual sambal. Sambal dulu duk jual mula-mula kat kawan-kawan. Lepas tu mula duk start jual kat Instagram. Kemudian nak masuk hantar dekat kedai-kedai dan dah berkembang. Nak masuk pasaraya. Pasar raya tu kira dah besar lah. Jadi kita kena faham ada dua asas yang kita kena ambil tahu, iaitu pasal modern trade dan juga traditional trade. Tapi zaman sekarang kita ada lagi satu, kita panggil online platform. Macam-macam lah online platform. Sama ada kita jual terus dekat kita punya e-commerce, www.ciktimahsambal.com contohnya. Ataupun kita juga jual melalui platform-platform yang sedia ada dalam pasaran kita. Contoh kita ada Lazada, kita ada Shopee dan kita ada macam-macam lagi. Ketiga-tiga ini semua penting, dan sebagai seorang usahawan yang berniaga dalam peruncitan mesti kena tap untuk dalam pasaran-pasaran yang ada. Kita kena ambil peluang ketiga-tiga pasaran. Sekarang saya nak kongsi berdasarkan pengalaman saya selama dah masuk tahun yang ke-16 dah. Beberapa hari lepas kami baru sambut anniversary. Walaupun tak ada apa-apa celebration lah, tapi kami dah masuk tahun yang ke-16.
sebab syarikat saya nama Husam Waksa Senyum Bahad atau Husam Waksa Group of Companies ditubuhkan pada 5 hari bulan April 2005. Apa kira sendirilah. Dah 16 tahun dah. Dan kami dah masuk ke semua pasaran. Of course, saya rasa hampir ke semua kawan-kawan kita yang baru start, mesti start macam kami juga. Dulu-dulu kami mula dengan pasaran traditional trade. Supply ke rangkaian restoran mamak, supply ke kedai-kedai dan kafe-kafe, supply ke kedai-kedai yang standalone macam kita tadi, kedai Pak Mat, kedai Acong, yang maksudnya dia tak ada rangkaian. Dia ada satu, kalau dia besar sikit pun dia ada 2-3 cawangan, tapi dia bukan macam 7-Eleven, dah ada 1000 lebih satu Malaysia. Kemudian perlahan-lahan kami mula masuk ke dalam pasaran modern trade. Dan daripada modern trade lah kami belajar banyak benda yang sebenarnya modern trade ni tak mudah, susah nak masuk. Bayangkan nak masuk dalam hypermarket, nak masuk dalam Giant, nak masuk dalam Tesco, macam-macam syarat-syarat yang dia tetapkan. Jadi daripada situ kita belajar, kita kena perkemaskan itu dan ini, kena ada modal, kena ada team dan sebagainya. Dan sekarang, walaupun sekarang orang kata semua orang go online, kami dah start online agak awal, terlebih awal daripada trend tu dah mai. Bila kami start seingat saya tahun 2015 kami dah mula start buat online melalui kedai pertama kami, www.foodmarket.com.my. Jual sambal-sambal, jual belacan, jual kicap, jual barang kampung dekat situ. Hari ini kami dah ada 2, foodmarket.com.my dan juga untuk Arab Saudi www.kedai.asia, dan kami dah ada apps. Jadi ketiga-tiga segmen dalam peruncitan ni semua kami dah cuba, dah buat dan semua berjalan sehingga hari ini. Setiap satu tu jadi kami boleh cerita apa keuntungan dia, apa kebaikan dia, dan ada juga setiap benda yang kelebihan akan ada kekurangan. So apa kekurangan dia? Saya nak cakap pasal traditional trade. Itu supply kat kedai-kedai individu. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah sebab bila kita cakap kata contoh kedai Pak Mat. Kedai Pak Mat senanglah. Kita masuk kedai, mungkin Pak Mat sendiri duduk dekat cashier tu. Kita boleh cakap dengan Pak Mat, saya letak barang boleh? Pak Mat pun setuju. Term lagu mana? Pak Mat abang, first time letaklah consignment, hang letak barang dulu. Settle. Pak Mat setuju. Nanti later nak ambil bayaran, pergi cari Pak Mat, payment mana? Kita boleh deal terus kepada owner syarikat tersebut atau owner kedai tersebut, dan terus owner boleh buat keputusan serta-merta. Maksudnya urusannya menjadi agak lebih mudah. Tapi ada keburukan dia. Kalau kita target nak dapat jualan RM10,000 sebulan. Bila RM10,000 sebulan, kita kira kalau satu kedai dia boleh buat RM500, kita kena ada sampai 20 kedai baru kita boleh dapat capai target kita RM10,000 sebulan. Tapi kalau kita deal dengan macam kategori traditional trade tadi, kedai Pak Mat, kita terpaksa cari 20 orang untuk kita deal, bincang, pujuk dia, yakinkan dia supaya dia terima produk kita. Bayangkan 20 orang kena jumpa, ambil masa tu, penat juga tu. Itu adalah keburukan ataupun kekurangan bila dalam traditional trade. Tapi bila kita dapat direct dengan owner, macam-macam perancangan kita boleh buat dan kita boleh bincang terus. Dan dia boleh buat keputusan. Berbanding dengan modern trade. Modern trade tak boleh lagu tu. Dalam pengalaman kami pernah supply produk dalam modern trade di Arab Saudi di kawasan daerah Jeddah. Pada tahun 2006 sehingga 2008 kami duk buat permulaan dengan supply ke modern trade, ke traditional trade di Arab Saudi. Jeddah waktu time tu ada 1000 lebih kedai yang memang carry ataupun memang menjual produk-produk Asian products. Masa tu kami jual ayak soya daripada jenama Yus. Jadi untuk pastikan habis satu kontainer, kami kena cari 1000 lebih kedai. Dan Alhamdulillah time tu memang kami dapat supply
dalam profil ataupun list of customers yang kami ada 1,000 lebih kedai Asian grocers. Kalau kat sana dia suka panggil nama toko, sebab kebanyakannya Asian grocers dekat Jeddah time tu kebanyakan adalah diusahakan oleh orang Indonesia. Probably owner Arab, tapi yang menguruskannya tu adalah orang Indonesia. Jadi dia dinamakan sebagai toko. 1,000 lebih toko. Tapi apa keburukannya? Kadang-kadang hari ni kita tengok kedai tu ada. Lepas 3 bulan kita datang nak buat collection duit, kedai tu dah tak ada. Dah tutup. Tutup bungkus sebab bisnes tak jalan ke, atau dia tutup pergi pindah tempat lain. Bayangkan kalau kita ada ribuan tempat yang kita hantar. Ada ke barang kalian yang besar 10, 20 atau 30% kita tak dapat collect balik duit kita pasal kedai tu dah tutup, dah pindah, dah bungkus dan sebagainya. Ataupun bertukar owner. Jadi, ini adalah salah satu masalah ataupun kekurangan bila kita deal dengan traditional trade. Walaupun traditional trade senang, kita boleh deal direct, tapi dia ada weaknesses yang saya sebut tadi. Sekarang, kita nak cakap pasal modern trade pula. Apa kebaikan, kelebihan modern trade, apa kekurangan dia? Personally, saya suka modern trade. Sebab apa contoh? Saya tak pasti apa yang ada di Malaysia, sebab saya tak banyak supply direct ke modern trade di Malaysia. Kita banyak supply ke negara luar, iaitu Arab Saudi. Tapi di Malaysia, di Kuala Lumpur, kami ada supply barang. Saya bagi contoh, kita supply bawang goreng. Bawang goreng kita a bit high end lah, mahal. Even the joke says the most expensive bawang goreng in Malaysia. Harga RM33. Hari ni harga RM33. Sangat mahal. Tapi dia ada pasaran dia. Itu pasaran high end. Sekarang ni bawang goreng kami berada di Village Grocer. Di KL lah. Village Grocer, seingat saya sekarang ada 22 outlet. Jadi apa beza traditional trade dengan modern trade tadi? Bila kita masuk dekat modern trade, kita supply kepada hypermarket, kita hanya perlu berurusan dengan satu orang, dan bila on, kata kita dapat close deal lah, dapat masuk barang, terus push 22 outlet. Dan outlet tu bukan kedai kecil, tapi hypermarket. Maksudnya besar, maksudnya customer dia ramai. Jadi 22 outlet tu bersamaan, kalau saya buat cara kiraan ringkasan lah, bodoh-bodoh kira orang kata, satu hypermarket tu mungkin bersamaan dengan 10 kedai Pak Mat. Jadi maksudnya kalau dulu kita supply kat kedai Pak Mat hanya 6 botol, 12 botol sambal ataupun paling maksimum 1 karton sebulan baru habis, di hypermarket untuk satu branch mungkin akan jadi 10 kali ganda. Dan macam saya cerita tadi, kita ada village, kita supply kat Village Grocer, dia ada 22 outlet. Maksudnya kita hanya deal dengan satu orang atau satu entiti saja, kita seolah-olah telah menjual ke, kalau kata 22 kali 10 jadi 220 outlet. Jadi pantas, cepat. Meeting dengan satu orang, dapat masuk, dapat close deal, kita dapat terus pasarkan nilai dia seolah-olah macam bagi pada 220 outlet. Itu adalah kelebihan apabila kita dalam modern trade. Perkara kedua yang saya suka pasal modern trade dia very systematic. Dia ada account department yang akan menguruskan pembayaran kita. Jadi kalau selalunya lah, alhamdulillah, apa yang kami deal hari ni semua adalah good paymaster. Contoh tadi adalah Village Grocer, dan juga kita supply juga pada big ataupun bands independent grocer. Mereka adalah good paymaster. Jadi kalau mereka kata kita punya term, credit term kita X days lah, contoh kata 30 hari, maka hari ke-31 terus dah dapat payment. Senang kan? Tak payah pening kepala nak pergi buat minta collection duit. Kalau dengan traditional trade, tadi saya cerita ada 1,000 kedai yang kita kena berurusan. Kita terpaksa pergi ke satu persatu untuk buat collection duit. Tapi kalau dengan modern trade, kita hanya perlu deal dengan satu officer atau satu pegawai yang memang kerja dia jaga akaun, nak buat bayaran. Dan selesai. Bush. Dia bayar semua serentak. Itu adalah perkara yang saya suka tentang modern trade.
Tapi modern trade ada kekurangan dia juga. Kekurangan dia apabila anda tidak bersedia, atau modal tidak cukup, atau pengalaman tidak ada, atau tak ada ilmu, maka anda akan menghadapi masalah. Dan masalah ini kalau tak diselesaikan dengan segera, dia akan jadi lebih teruk dan akan bagi problem macam-macam lagi ke hampa. Tapi tajuk ni saya tak mau sentuh lagi. Kita sambung nanti bila saya ada mood, kita buatlah video baru. Selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum.